Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Yang dihormati Tuan Penghormati Majlis, keseluruhan barisan sof kepimpinan Masjid Butuh, para imam, para bilal, para ustaz, muslimin muslimat sekalian, sama-sama kita panjatkan syukur kepada Allah Ta'ala dapat kita menyambung kembali kuliah kitab Penawar Hati. Malam ini insya-Allah kita sambung muka surat berapa? 18. 8. Kat mana tu? Surat 8 ketiga yang ketiga. Qala rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, hati manusia pula adalah raja bagi seluruh anggota badan. Ia merupakan sumber pergerakan dan tindakan. Apabila hati itu baik, maka akan baiklah seluruh anggota badan. Dan apabila hati itu rosak, maka akan rosaklah seluruh anggota badan. Seperti apa yang telah disabdakan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang berbunyi, ala wa inna fil jasad mudghah idza salahal jasadu kulluh wa idza fasadal jasadu kulluh ala wahyal qalbu, rawahul Bukhari wa Muslim. Artinya, perhatikan, sesungguhnya dalam badan seorang itu adalah seketul daging. Apabila ia baik, maka baiklah seluruh anggota badan. Dan apabila ia daging rosak, maka akan rosaklah seluruh anggota badan. Ketahui olehmu, itulah yang dinamakan hati. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kita masih lagi menyambung mukaddimah kitab Penawar Hati. Belum lagi masuk hadis yang pertama. Mukaddimah tu bahasa Arab, bahasa Melayu maknanya pendahuluan. Maka hendaklah kita ketahui hati ni raja. Bila raja, dia yang paling berkuasa sebenarnya. Nampak? Sebab tu bila yang berkuasa dia kena molek. Bila yang berkuasa dia kena berjuruh. Kalau dalam bah hak berkuasa sekali, raja dia dreba. Dreba kona kanan, penumpang kona atas kiri, gi kanan ke gi kiri. Penumpang 40 orang belakang bah ekspres. Driver pusing steering tang kanan. Penumpang marah-marah belakang kata kiri. Bah gi tang ke mana? Gi kanan. Pasal driver yang berkuasa. Maka driver kena berjuruh. Biarlah betul perjalanannya. Kalau hok kanan kita nak driver kona kanan. Kalau ke kiri bertujuan kita nak driver kona kiri. Kalau sterik kena sterik. Barulah juruh orang belakang. Tiba-tiba driver mabuk. Tunggu congak-angok lambat sikit ni. Bah ada dah driver baru sapa dengan motosikal. Sapa dengan motosikal tu dak pakat sterik masuk dalam lokang driver. Nampak Honda Kak buruk berbawak masuk dalam lokang. Kata guana pun lok driver dak berik ni. Tak nak bawa bah apa terus masuk lokang. Driver pun naik daripada lokang uyah yang kan dia kata ni driver ni bah kita tunggu-tunggu. Lepas tu ni driver berat sangat. Lepas tu driver tak masuk kot pintu, masuk kot lu pintu barang bawah bah. Kan ada pintu barang bawah bah. Dia buka kot tu nak masuk. Rupanya mabuk. Driver mabuk dah, bah arak 3 botol. Maka kira kita nak naik dah kalau driver gitu bah tu. Naik tak? Dah naik. Takut barang tanah terjun. Dah dah apa kau lupa. Tak? Dah dah apa kau lupa. Yang mata depan tu pas dalam sungai dah. Tak? Maka begitulah apabila juruhnya hati, maka segala rakyat bagi hati jadi berjuruh retek. Faham tak? Mana rakyat? Tangan rakyat. Mulut, telinga, perut, kaki, tangan.
Raja baik, rakyat baik. Baik serema rakyat bila raja baik. Doklah serema. Kerana hak jahat dia dah habis sampai kiamat ada sama. Tetapi kebanyakannya jadi baik. Begitu jugalah kalau seorang ayah dalam rumah dia juga adalah raja. Bila dia berjuruh, anak biasanya mudah bawa kepada berjuruh. Tapi kalau dia kaki mabuk dah, maka punah selalu dah anak-anak. Maka begitulah di mana saja kiyah dengan hati itu raja yang memerintah sebuah negara. Dia kena molek, dia kena berjuruh. Sebab tu kita tengok di Syria sekarang, negeri umat Islam. Yang diperintahkan oleh orang yang mengaku Islam tapi tak berjuruh, melakukan kezaliman, menindas rakyatnya, kau harta rakyat dengan tipu helah, orang lawannya bunuh pula, seksa dan sebagainya. Maka rosak habis sebuah negara dengan sebab seorang pemerintah yang jahat dengan Allah. Betul tak? Tapi kalau seorang konduktor bas saja yang tidak betul, negara tak punah. Faham? Atau seorang attendant hospital saja jahat, negeri tak punah. Tapi kalau yang jaga negeri itu mabuk, habis punah habis sebuah negara. Patu penting sekali yang paling berkuasa hati baik. Hati baik ni guana hati budak-budak. Nabi kata kullu mauludin yuladu alal fitrah. Semua baby bayi beranak baik belaka. Fitrah ni makna suci, bersih, baik, tak ada dosa, kosong. Nampak? Ataupun atas sifat manusia yang tidak menyalahi syarak. Itu makna fitrah. Anak Dayak beranak bersih. Anak orang Kristian beranak bersih. Paderi masa dia beranak tu tak ada dosa sikit. Learning dia besar jadi paderi penuh dengan dosa syirik. Tu peropok masa beranak tu kecil, bapak peropok tak ada lagi senapang pistol duduk pinggang pasal baru beranak. Mesti bersih belaka. Hak kerja duduk apa benda ni duduk minum arak tu, duduk main judi kasino, kaki tikang nombor ekor, masih beranak ada nombor ekor pegang tangan baby tu. Tak ada. Bersih daripada dosa. Jadi kita kena balik semula kepada bersih. Caranya bersihkan dalaman dulu. Luar kota pun tak molek juga, dalam kota pun tak molek juga. Tapi hak paling teruk dalam kota. Luar tempat orang tengok, dalam tempat Tuhan tengok. Kita hak bagian orang tengok je jaga. Hak bagian Tuhan tengok tak ada hal. Hati busuk kohor macam air cor, tak ada hal. Muka bedok. Tak? Padahal hak dalam Tuhan tilik dulu. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum aw kama qala. Sabda Nabi artinya, Allah tidak hanya melihat akan rupa parah dan tubuh badan cantik kamu, Allah juga lihat akan hati kamu dan juga amalan-amalan kamu. Kita bojeng rambut lawa rambut, baju mahal tu 45 riyal bah, beli kola berang. Jangan main baju ni, kasut kedai kasut you RM19.90. Kelah tapi hati kotor belapon, dok kilap. Maka orang puji dah kelah, Allah dak kata kelah. Sebab apa? Hati tepat tilik nombor satu Allah, kotor macam air cor. Maka Nabi pun buatlah misal. Dia kata ala inna fil jasadi mudghatan. Hendaklah kamu tahu atau kamu ambil berat bahawasanya dalam badan kamu ada stokor. Mudghah tu stokor atau seketul daging. Nampak? Iza salaha atau iza saluha, apabila molek ia salaha jasadu kulluh, maka moleklah jasad yang lain. Sebab tu kita tengok hati orang yang bersih. Umpamanya para wali yang sentiasa berzikir siang dan malam, ada tak curi? Tak curilah. Sebab apa? Pasal daripada hati yang sudah bersih. Duduk menghadap Allah Ta'ala, duduk baca Quran, berselawat, tak?
Maka tak ada dah lah mulut jahat. Sebab apa? Hati sudah bersih. Dah orang kata tu mulut ya jahat, hati baik. Hei, tak betul. Kalau hati baik, mulut dah jahat. Faham tak? Sebab mulut jahat mari daripada hati yang rosak. Ada masalah. Kalau asap itu beg hitang tu start enjin, ada masalah. Masalah ke mana tu kalau asap hitang tu beg kok kereta? Masalah wiper, kang. Masalah pelik belakang, kang. Masalah kosing buruk, tak masalah enjin. Enjin tu hati. Jadi kita nak akak enjin lah. Pakat-pakat akak enjin. Nak buat tak? Bersih semula waktu beg pisting, waktu beg ring pisting, waktu beg tangan pisting, buka blok tukar gasket. Biar jadi molek. Nampak tak? Maknanya kita perlukan zikrullah, kita perlukan taubat, istighfar, solawat, ingat mati dan sebagainya supaya enjin kita jadi molek. Nak berobat di mana? Berobat di sejik surau. Dengar orang mengajar. Berobat hospital? Boleh. Pita obat lain. Pita lain. Pita patoh. Tak? Jitungang. Pita. Demang. Tak? Sakit perut. Buasir. Tu pita kimani. Tak? Kalau penyakit dalaman, umpamanya hasak deki. Hasak deki tak ada obat. Pita kalau berang tak ada. Pita kau lupa tak ada. Ampang puteri tak ada. Beratur klinik hospital, siapa gelerang, doktor tanya, makcik sakit apa makcik? Cik tak sakit apa, sakit duk deki kat orang. Tak ada obat situ. Faham tak? Deki kat orang tu nyakit dalam. Doktor kata tak boleh berobat sini. Saya tak baik-baik sakit tu. Jadi dengar semua. Banyak benda-benda yang menyebabkan kita nak membersihkan hati. Nombor satu Imam Ghazali bilang, iaitulah taubat. Taubat ni makna jadi budak kecil. Orang tua, kita tua lah ni. Bukan tua muka kedu. Tua umur. Nak banding dengan budak-budak. Dosa banyak tak? Banyak. Dah jadi guana kalau kita nak masuk syurga. Dosa ada tak boleh masuk syurga. Jadi budak-budak semula. Dah kita tua dah 80 dah jadi budak-budak guana. Kena pakai paper. Kang. Kena jadi budak-budak semula ni senang je. Bukan pakai paper. Bukan balik ambil baju kain lapis anak pakai. Bukan ambil baju baby pergi pakai. Toh baju baby tak pergi pakai. Jadi kanak-kanak ni iaitu taubat. Faham tak? Taubat. Siapa yang bertaubat, Allah padangkan dosanya. Bila padang dosanya, ada tak dosa? Tak ada. Sama tak dengan budak-budak? Sama dengan kanak-kanak. Jangan beli puting pula. Faham tak? Taubat maknanya jadi budak-budak. Kok mana? Kok pihak tak ada dosa. Dah Tuhan apung belaka. Apung belaka. Dalil para sahabat. Pak tapang dosa. Faham? Zina, minum arak, sembah berhala, berjudi. Faham tak? Bunuh anak. Bila taubat, Allah ampun belaka. Banyak dah kita minum arak ustaz. Banyak mana? 3 kontena dah. Kasbah, Anaken, Tiger Beer, Saint Miguel, BSOP, Johnny Walker, Johnny Quango, minum belaka botol cekek, botol panjang, botol bulat, botol buku. Dalam tank banyak dah minum, 40 tahun dah minum arak. Sekali je taubat, nasuha, jadi budak kecil semula. Maknanya kosong. Kosong di mana? Dalam buku amalan Tuhan padang. Faham tak? Tuhan padang kosong mula. Dah bila-bila kiamat lagi orang tahu tak? Tak. Allah saja tahu. Sehingga dikatakan malaikat pun sudah lupa kerana Allah sudah padang. Betul tak taubat? Betul? Kena tekek tak taubat? Tak. Tiba-tiba tak taubat kau. Bodoh. Tak kena tekek.
Faham? Percuma je taubat. Taubat ni guana pakai serban, pakai jubah, ngadak mihrab dalam masjid. Kang, taubat ni dalam hati menyesal buat dosa. Patu takut kepada Allah dan tak mau buat dah. Mari gitu sungguh-sungguh dalam hati. Allah akan ampunkan mu minum arak 70 trailer. Allah akan ampunkan mu main judi daripada muda sampai sekarang. Lama mana dah Pak Cik main judi? Lama dah orang. Dari Pak Cik zaman belum Jepun tu. Masa Jepun tu main dengan Jepun judi. Pun mari main juga dengan Jepun. Dah, mana banyaknya main. Maka bila bertaubat sekali saja, sungguh-sungguh Allah nak buang. Tapi dalam hati taubat dah licin daripada dosa. Untung tak? Untung. Maka apa tunggu lagi taubat? Tak tunggu nak pergi Mekah. Kalau berang boleh taubat. Faham tak? Dah boleh mu nak taubat. Taubat aku 2014 dinung pergi Mekah lagi. Oh sudah kerja lah. 2013 barang tanah cagak lembu. Dak dang taubat. Tak? Maka kita wijadilah bersih dulu baru kita make up hati kita. Sebab apa? Sebab kalau orang nak make up, nak nikah kahwin pengantin dia mandi dulu. Mandi dulu. Kalau naik daripada cedung terus make up jadi. Gi cedung dulu dalam baru, belebok masuk dalam baru. Nak? Mak dia panggil, Demek orang mari nak make up mu dah ni, nak sanding lagi, duduk dalam baru lagi. Demek pun naik nanti tunggu. Nampak? Demek pun naik, dok mandi dengan seluk kat peha, atas kepala ni besar piring tarik lebu. Faham tak? Rupu-rupu penuh tekak, atas muka ngeci air baru. Make up selalu ke mandi dulu? Naik kabur ke mak andang nak make up lalu tak mau mandi. Hei, kata mak andang, tak boleh. Kena bersih dulu baru boleh make up. Faham? Maknanya taubat dulu. Lepas taubat masuk bicu, masuk bedak, masuk macam-macam air shadow, nampak baru jadi comel. Maka biarlah hati kita secomel muka kita, kalau tak pun lebih comel. Nyedak mulut lawa, hati uduh. Nak molek mulut lawa sebut benda uduh. Tengok orang puang situ. Nak dia ngupak kat orang pakai kecu. Pakai kecu tu lawa. Faham tak? Oh jangan main kecu. Dia boleh menyebabkan lelaki jatuh dari motor. Tengok kecu jangan main. Nak? Tak usah ubuh orang lain. Orang puang dia bosa. Shadow dak ubuh, celak dak ubuh, apa benda foundation dak ubuh. Tak ada belaka gelang, tak ada subang, tak ada. Lama gicu saja. Ambil beli gicu pasal malam 3-10 ringgit tu. Orang merah tu lama. Nak tunggal langgang Tok Imam langgar pokoknya. Mana tak? Baru bubuh gicu. Comel tak? Comel. Dah ni gicu lawa-lawa. Pakai air shadow lawa-lawa, ubuh celok pulak biryani macam anak berantu. Tapi ni lama tu pulak sama macam buah strawberry. Oh comel. Dengan gicu gitu. Moleknya sebut benda subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Tahu tak? Pasal mulut comel. Tiba-tiba mulut lecu comel, ngupak orang. Padang tak dengan lecu? Tak padang. Kalau nak ngupak orang, nak sebut dosa, tak usah lama lecu. Lama ti ayam munah mulut. Faham? Tahu tak? Ada? Pipi lawa-lawa ngata kau orang tak boleh. Biar padang mulut merah nyala pakai lecu, selawat Nabi comel selalu. Mulut merah nyala ramah lecu, istighfar. Tu baru betul. Maka hati yang baik akan menyuruh anggota badan membuat kebaikan, dan sebaliknya hati yang rosak akan menyuruh anggota badan berbuat kerosakan dan kemaksiatan. Maka datanglah para nabi, para rasul kepada umat masing-masing. 3 perkara dia kata.
Yang pertama, perkara yang berkait dengan hati. Yang kedua, perkara yang berkait dengan perbuatan. Yang ketiga, perkara yang berkait dengan perkataan. 3 inilah perintah agama. Hak mana Nabi dan Rasul suruh dulu? Oh, abudullah. Nampak? Semua Nabi mari khabar kepada umat. Oh, abudullah. Jadilah kamu hamba Allah. Wala tusyriku bihi syai'a. Jangan kamu sekutukan Allah. Wajtanibut taghut. Tinggalkan berhala. Maknanya ini perkara akidah. Akidah dalam hati. Bukan perkataan, bukan duduk di tangan. Hati dulu. Nak isikan dulu hati dengan tauhid, dengan iman. Kemudian pula hias dengan fiqh, dengan syarak, dengan syariat. Faham? Dan syariat dah penting mana? Penting juga. Jangan hati je bersih, syariat tak ada, tak jadi juga. Biar kena molek. Jangan berimang dah, yakin dah, tak bakal seluar. Seluar dia kata fiqh aje. Hak penting dalam, yakin dengan Allah. Lepas tu lanjang ramai-ramai. Faham tak? Pergi pasar kalau berang, balik awal. Dah kita nak tahu mana hati kita kotor. Tengoklah bawakan perbuatan dan tingkah laku kita ni banyak ala ke akhirat atau banyak ala ke dosa. Banyak ala ke akhirat, ada sikit-sikit ala ke dosa, ada sikit kotor. Banyak ala ke dosa, sikit ala ke pahala, banyak belah belah kotor. Sikit belah baik hati kita. Macam wapelang buruk. Dia ada buruk sikit. Jalan-jalan, pelang. Tengok, buruk. Boleh lagi, buruk bawah. Boleh buang tak kat buruk? Boleh lagi. Dia balik, dia pun racong kat buruk tu, ambil kat molek. Tumbuk sambal belacang, wapau. Faham? Buruk sikit. Kita ni jenis buruk sikit. Hak jenis dah buruk langsung bersih. Hati para Nabi, hati para Rasul, hati para wali Allah. Betul tak? Kita ada, kalau tak kena alik ujung buruk, alik tengah. Dok tengah, alik tepi. Kalau dok alik takar, alik kulit. Nampak? Tapi jangan golongan yang ketiga buruk belaka. Dok boleh makan sikit hati. Macam ni, IC Islam. Tapi jahat dia dengan Islam. Hina Nabi, hina Quran, hina ulama, hina hukum Allah. Dia Islam. Tu buruk, dok boleh makan sikit. Faham tak? Tak usah kata orang buruk pun tak ambuh. Tengok hak buruk gitu. Jangan siapa kita buruk doa lalu siapa tak boleh makan sikit. Maka pada mulanya hati setiap insan adalah baik. Hati seorang telah diciptakan oleh Allah Ta'ala menerusi fitrah manusia yang semula jadi, yang meminati dan mencintai setiap yang baik dan membenci setiap yang tidak baik. Maka atas dasar ini dah diletakkan hukum taklif, hukum syarak ataupun hukum-hukum syarak agama kepada seorang. Seterusnya lalu Allah SWT menyempurnakan pemberiannya kepada insan, yakni manusia, dengan mengutus para rasul yang membimbing manusia ke jalan kebenaran. Dan juga Allah SWT menurunkan kitab-kitab untuk menjadikan pegangan hidup yang dapat menjamin kebahagiaan mereka di akhirat nanti. Maka apabila manusia mengikuti jalan yang ditunjukkan oleh para rasul dan berpegang teguh dengan kitab yang diturunkan, mereka akan dapat memperolehi petunjuk yang akan membawa mereka untuk mencapai keredaan Allah Subhanahu Wa Taala dan terhindar dari jalan kesesatan yang dimurkainya. Manusia ni Tuhan buat fitrahnya bersih. Sebab tu anak orang kafir tak ada dosa. Pak Hindu anak haram kita kata kafir. Kita hanya boleh kata anak orang kafir. Jangan kata anak orang kafir itu kafir. Kerana kafir ni musuh Allah. Kafir ni kotor. Kafir ni keji. Kafir ni dosa yang sangat berat. Faham tak? Maka anak orang kafir dengan anak orang Islam yang belum balik serama bersih belaka. Budak-budak tak tulis. Nabi kata rufi'al qalam an salasin anis sabiyyi hatta yahtalima. Syahid kita.
Artinya yang 3 golongan tidak ditulis akan dosanya. Malaikat tak tulis. Walaupun dia buat rupa macam dosa dah, tak ditulis. Yang pertama apa dia? Iaitulah budak-budak yang belum balik sampai dia balik. Budak-budak buat dosa, tidak ditulis dosanya. Contoh buat dosa budak-budak mana? Tidak semayang. Tak semayang ni dosa tak? Dosa lah. Tapi budak kecil tak semayang. Umur berapa tahun? 7 tahun tak semayang. Berdosa tak? Tak. Maka tidak ditulis. Balik sekolah tadika, lori arak terbalik kat Sipang. Nah, budak-budak dia ingat air 6 minit. Mana lori ban arak terbalik. Pakat minum, tak minum banyak 6 botol seorang. Faham tak? Jadi anak poleh balik rumah anak pak mu. Anak pak mu balik rumah anak pak suh. Apa? Mabuk budak-budak. Uyung ayang kali cakap. Mabuk dah 3 botol. Dosa tak? Tak ditulis. Faham tak? Kerana dia budak-budak tak tahu kehala. Nak? Dia sampai masa dia bila? Hatta yahtalima, besar dah. Dia kata 5 dah minum arak, tulis. Dia kata 4 dah balik dah minum arak, tulis. Faham? Dah habis-habis lewat balik bila? Habis-habis lewat balik. Bila umur lewat balik? 15. Habis-habis lewat balik bila? 15 tahun. Maknanya kalau dak keluar haid, dak keluar mani, 15 balik. Ada budak tak tahu kala, dia kata balik 25. Dia khabar ke dia pasal Nabi nikah umur 25. Lah ni banyak ngaruk lah ni, cakap ngaruk ngabang kali. Orang apa dengar ikut. Kata mudak mayang budak umur 24. Kata saya tak alih lagi. Umur apa 24? Tak keluar mani. Tak balik pada hotok umur 24. Faham tak? Bukan 25 balik. Dah. Banyak ngaruk dah, tak faham. Kadang-kadang terdulu dengan keluar mani. Faham tak? Keluar mani ke mana? Keluar mani di luar, bukan dalam mimpi. Kalau dalam mimpi tu keluar mani, bangun tidur tak ada mani, tak wajib mandi. Yang wajib mandi dalam mimpi tu. Faham? Orang puan keluar haid dalam mimpi, dia mimpi tu biar haid, kena mandi tak? Tak. Melainkan dalam mandi, dalam mimpi tu dia kena mandi. Faham tak? Tak keluar mani, tak keluar haid orang puan. Cukup 15 tahun, maka dikira balik. Dah cukup ke mana? Cukup tahun Islam. Tahun Islam sama tak dengan tahun Masihi? Tak sama. Tahun Masihi tu tahun orang putih. Setahun 365 hari. Faham? Dah tahun Islam 355. Bermakna setahun kurang 10 hari tahun Islam daripada tahun orang putih. Orang yang umur 36 tahun tahun Masihi sebenarnya telah pun 37 tahun mengikut kalender Islam. Dak kalender Islam kita tahu dak kita beranak bila? Patut JKK kena buat gitu. Nak terima warisan mesti tarikh lahir dalam kalender hijrah. Dak boleh pitih mu. Faham tak? Dah sampai tu kalau kita tak cakna, kita orang Islam mesti tahulah setidak-tidaknya kita lahir dalam tarikh Islam. Itulah tarikh yang digunakan kalender oleh orang Islam. Ulama tak kata haram guna tahun orang putih ni. Tergenala sebetul. Kata pengarang, tetapi manusia ini ada mempunyai musuh yang sangat pandai dan sangat mendendam kepadanya, iaitulah iblis, yang telah bersumpah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menyesatkan manusia. Iblis lalu menggoda hati manusia
ia berusaha untuk membalut fitrah suci yang ada hati manusia dengan balutan daripada hawa nafsu, syahwat dan berbagai lapisan lagi. Iblis tidak akan berputus asa daripada menjalani matlamat yang telah disumpahkannya iblis di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik, apabila Allah jadikan manusia ni bersih, maka bukan saja bersih, Allah jadikan pula para nabi, para rasul dan turunkan kitab. Apa gitu? Dah kalau lahir tu bersih, bersih sama lah sampai bila-bila? Jawabnya ya, kalau kita jaga. Kalau tak tahu nak jaga, maka takut kena kotor. Gitulah sehelai kain. Ada orang yang orang dia beli, dia pakai kain dia tak kotor. Dan ada orang yang pakai kainnya kotor. Maka turun para nabi dan kitab-kitab nak ajar manusia ni jangan buat kotor. Dan kalau buat kotor, basuhnya gini, barulah jadi molek hati itu sejak daripada lahir sampai kepada bertemu Allah. Budak-budak tidak ditulis. Anak orang kafir bukan kafir, pok dia kafir. Toki dia tok can nang lain atas dahi. Cucu dok, pasal dak balik lagi. Dah bila tidak berdosa, tidak kafir, anak orang kafir akhirnya dua ni. Anak orang kafir tak kira apa jenis kafir pun. Kafir komunis ke pok dia, Hindu ke, Buddha ke, Majusi ke, Kristian ke, Yahudi ke, tak ada agama ke, kalau mati tak balik lagi, maka dia tidak akan masuk neraka. Orang kafir yang sudah balik mati masuk neraka, tidak akan ditimbang lagi amalannya kiri kanan, kerana dia tidak ada pahala. Batu baik lagu mana pun orang kafir tak ada pahala. Paderi duduk dalam gereja, orang main buang musim, dia tak main paderi. Duduk padang baca kitab Injil tu, mengajar. Bagusnya beribadat, tapi pahala tak ada, pasal kafir. Nak dapat pahala, kena orang Islam dulu. Dah budak-budak, anak orang kafir dapat pahala, tak dapat juga. Cuma bezanya, dosa tak ada. Dah masuk syurga, anak orang kafir sedap. Anak orang kafir masuk syurga, sedap pun dia. Surga bukan hak kita, hak Allah. Allah tetap dah. Budak-budak surga akhirnya. Dan anak orang kafir masuk surga ke mana? Masuk surga pasal dia tidak kafir. Dah tu pok dia kafir, pok lain. Akidah tidak nurung gitu. Faham? Dia turun ni keturunan nasab. Kalau pok Melayu, jarang anak mereka. Anak Melayu pasal pok mak Melayu, dia turun waktu tu. Faham? Itu turun muka, turun hidung. Tengok anak kan? Cuba balik tengok anak kita. Ajak tengok anak kita. Diturun tak rupa kita dengan bini kita? Turun lah. Tapi turun tak maknanya ibadat kita? Tak. Pok tu imam, anak jual pergi kuda. Faham tak? Dah turun tu kalau dah ajar. Faham tak? Sebab tu anak posmen jadi ustaz. Anak ustaz jadi khani. Faham tak? Pasal tu benda-benda turun biar kita faham. Rupa parah baru turun. Akidah tau. Pak Hindu, anak Islam. Pak Islam, anak Kristian. Tu dia tak turun waktu. Dia kena asuh. Dia kena tarbiyah. Hidung, mata, dagu, tekak, rambut turun. Dia tengok anak kita kan, terbalik sekarang. Tengok kat kali muka anak. Tengok macungnya nurung pok. Tengok kepeknya hidung nurung mak. Tengok putihnya lek-lek ayah dia. Ni hitangnya macam mak. Faham tak? Ni comel lesung pipik bibir macam paus dilayang bibir nurung ayah. Pipi tembangnya macam orang Timur Cina, mak. Dia ada mak, dak mak ayah, betul tak? Tapi kalau ayah kuat mayang, dak ajar anak mayang turun tak? Tak turun. Maka ayah walaupun jahat lagu mana pun sembah berhala, anak tidak diambil kira. Istimewalah budak-budak.
Batu budak-budak mati tidak ada baca talqin. Faham? Ni kita Tok Imam ngomong gak budak kecil mati. Bahang talqin gak. Tok Imam bodoh. Kata Imam sinilah kat lain. Padahal terang dalam kitab I'anatul Talibin, dalam kitab Fatwa Imam Nawawi. Nak talqin ni benda khilafiyah, bukan wajib. Nak dua mazhab kata sunat baca talqin orang mati. Dua mazhab lagi tak sunat, tak payah baloh Faham? Cuma hak kata sunat tu untuk orang yang sudah balik. Ni budak kecil mati, ajar juga. Hei Fulan anak si Fulan, kata Tok Imam. Nah, kejap lagi mari dua orang malaikat kepada maung. Maung jangan takau. Faham tak? Kan Tok Imam. Kata Imam sini atas nu lagi. Apa pula pergi gajar budak-budak gitu? Tu mayat budak-budak mati lemah dah satu. Faham tak? Balik dak pergi jauh satu. Tak ada. Tu boleh tahan lagi ajar budak-budak. Berat lagi mayat-mayat ni pergi baca doa kat tu. Nabi kata kalau mayat belum balik, tak ada Allah maghfirlahu. Faham tak? Orang yang sudah balik baru Allah maghfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ya Allah, ampunkan mayat ini. Nabi kata kalau mayat kanak-kanak jangan baca ampunkan dia. Bapa? Kanak-kanak tak ada dosa. Bapa nak pergi minta ampun? Tak? Dah doa ke mana? Ya Allah ya Tuhanku, berikanlah kesabaran kepada dua ibu bapaknya. Jadikanlah kematian kanak-kanak ini pahala bagi dua ibu bapaknya. Dan seterusnya doa. Betul tak? Ni bahang Allah filahu juga doa kanak-kanak mati. Bunda lama berapa tahun ni? Umur 6 tahun. 6 tahun tak ada balik. Nak? Kalau berat lagi, tahlil terus 7 malam. Faham tak? Ini berat punya Tok Imam. Nak? Mati beranak, mak hidup, anak mati. Nak? Anak pedang cakap sepatah mati. Ada kan budak-budak kan? Mati jangan main. Dah nanti umur 80. Nak? Budak kecil mati. Jauh 2 dia mati. Ada? Umur 2 tahun? Ada? Ni 2 minit ya umur. Beranak tu dan tiada halangan, hanya peluang. Hati lu. Faham tak? Baby cakap gitu. Dah ada dosa tak budak umur 2 minit gitu? Maka pak dia pergi tanya Tok Imam pas pada tanang belaka. Dah orang buat ratik kok. Ratik tak boleh. 7 malam saja habis pitih kawan tu 2, 3, 400. Nak malam pertama paung bodoh. Malam kedua mi goreng. Malam ketiga apa balik. Malam keempat lasa kuah putih. Malam kelima apa benda ni buah gomok. Malam keenam kuih pecek cang. Budak umur sehari mati ratik, berat sungguh. Ni kata doa lalu. Malam ketujuh dak ayah tanya, jeng. Faham tak? Nasi minyak. Faham tak? Siapa gegar rasuk umur orang ni geratik. Orang kata mayat umur berapa puluh dah. Mati beranak. Lah, molek-molek ada ratik. Faham baik budak tak ada dosa. Nak, dia orang istimewa, very important person. Bila mati tak ada azab kubur, tak ada fitnah kubur, bangkit padang mahsyar walaupun anak orang kafir, tidak ada susah padang mahsyar. Orang panah atas kepala dia tak rasa panah. Orang tenggelam dalam peluh, kanak-kanak tak rasa. Faham tak? Dia suku amang damai dalam alam barzah, bangkit padang mahsyar. Masuk dalam syurga, cuma beza dalam syurga anak orang Islam jadi umur 17. Anak orang kafir dia jadi pembantu orang Islam yang duduk dalam syurga. Jadi wildan, jadi kanak-kanak tukang suruh. Faham tak? Jadi kita ni bila tidak khabar, takut kita buat kotor kain putih tau. Maka turunlah Nabi khabar jangan buat gini haram, gini haram, gini haram, gini haram. Dengarlah dia Nabi wakil Tuhan. Wakil hak kerajaan latik dia orang dengar. Nah, ni hak wakil Tuhan. Nabi-nabi ni wakil Tuhan.
Nah, Tuhan wakil ke dia, mana besar dengan wakil rakyat? Acu jawab kat kali. Mana besar? Dalam dunia ni macam-macam pakak ni nak kabur. Faham tak? Ada pakak cek, ada pakak besar, ada pakak rendah, ada pakak tinggi. Nah, ada pakak rendah, pisbor, khani, nak jaga, tukar kebun, lebar, konduktor tu pakak rendah. Orang pakak tinggi orang panggil pengarah. Ada pakak tinggi lagi panggil ketua pengarah. Ada tinggi lagi orang panggil apa benda wakil rakyat. Tinggi lagi orang panggil apa benda ni timbalan menteri. Orang menteri, perdana menteri, menteri besar, presiden, gubernur. Kau pandailah Tuhan dunia. Tapi kena ingat, pakak yang paling tinggi sekali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Arahan dia membatalkan segala arahan pakak hak bawah-bawah. Kalau siapa kata pakak Nabi rendah pada hak lain, jadi kafir serta-merta. Hang, pasal kita orang Islam. Tak ada kira siapa-siapa kita pun. Nah, arahan tertinggi datangnya daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana dia arah? Dalam hadis-hadis yang ditinggalkan bagi kita. Dah di mana hadis? Tu rodok ngajar sejik surah. Hang, hak Rasulullah tu. Neh? Ni dok orang kabur haram. Oh pandai haram, lali cari makan haram lah ke? Ambu pada lah cari makan no haram. Mulai-mulai ada orang lain makan hak ada. Nak bertambung-tambung. Orang larang dia jual babi Cina, dia nak marah. Mana tak? Dia tak ada orang kata boleh. Dah mau ikut orang tu lah. Dia celup tepung 2 ekor sehari. Tak boleh. Tembak tanah kambu, jangan jual ke orang kafir, tak boleh. Dah kafir boleh makan kan? Hoi. Dia ajar mau kafir boleh makan babi. Dalam Islam tak ada ajar kafir boleh makan babi. Dalam Islam hanya ajar pemerintah negeri umat Islam tidak boleh melarang orang kafir makan babi. Faham lagi? Bukan dia kata boleh makan, kita dah boleh ambil tindakan. Faham tak? Tapi Allah haramkan juga ke atas orang kafir. Kerana dia juga manusia. Ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiba. Wahai manusia, kamu hendaklah makan apa yang aku adakan pada bumi halal dan bersih. Maka orang kafir akan diazab di akhirat kerana minum arak. Orang kafir akan masuk neraka sebab makan babi. Orang kafir akan kena azab sebab tidak melaksanakan puasa Ramadan. Josbuh akan masuk neraka sebab tak semayang subuh. Faham tak? Semua akan dituntut belaka. Kita tak boleh masuk campur. Arak kita tak boleh jual ke dia, babi tak boleh jual ke dia. Nak, bewok pun tak boleh jual ke dia. Ngai boleh labi jual ke orang kafir. Kita tak akang tu. Dah apa dah akang? Haram boh. Dah tu, jual aku jual ke keling. Nah tak? 3 ya sekilo. Berat kita. Tak tahu kehala. Dengar dulu. Faham? Biar jadi orang. Maka datanglah pula musuh bagi manusia, namanya Tang Sri Tang, Doktor Syaitan, Iblis. Apabila Iblis telah dihukum kafir dan dibuang daripada syurga, maka dia kata kepada Allah, Ya Allah, la'ughwiyannahum ajma'in. Demi kebesaranmu wahai Allah, Iblis bersumpah, wallahi demi Allah, aku akan hasut segala manusia anak cucu Adam supaya mereka ikut aku. Nampak? Melainkan hamba-hamba Allah yang ikhlas beragama. Jadi Iblis telah bersumpah depan Allah nak kacau kita. Faham? Iblis ni natang dia, natang iblis bukan jenis kaki pak macam rimau, bukan jenis naik pokok macam beruk. Pernah dilihat beberapa kali rupa asal oleh Nabi SAW. Iblis ni atas rupa manusia pun boleh juga sebagaimana malaikat. Pernah mari atas rupa manusia. Iblis ni dia dibenarkan oleh Allah hasut manusia daripada start beranak sampai ke mati. Bila mati dia tak kacau dah. Orang mati Iblis tak kacau dah. Faham tak?
Start bila kaca? Masa beranak. Batu beranak, orang azang dulu. Faham? Azang dulu. Dah kita suruh azang, tak reti sekarang nak azang. Nah, pandai beranak ni. Messi kata, Mama bin Doloh. Waktu bin anak, hospital. Mamak pun mari. Nah, akan rata tekuk ni. Mamak. Luar pendek. Nah, Subang duduk di linga 12. Macam dayak laut. Messi kata, anak awak lagi ni. Anak ayah. Saya mamak. Orang panggil mamak Subang. Kono-kono rok lah. Macam beruk. Mamak. Ayuh. Messi kata, bang. Tak erti bang. Dah nak nyanyi. Siang ke budak baby celak. Ayah aku. Macam beruk. Ayah aku. Ini nak ni akhir zaman. Betul tak? Tengok orang bini tengok orang belaki tak tahu ke benda satu pasal. Mayan tak, bosa tak, main nombor ekor, darah harap, nipu orang. Dak akan rata dak anda agak bang. Ni anak awak tolong azan. Dia pun ambil Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira. Bagi awal. Baby kata natang dia ni. Salah ayah ni bukan ayahku. Ayahku nak bodoh gini baby kata. Tapi baby dah anda cakap. Dah wak komah malu kau peni terus. Dah orang ngajar muda era orang pergi surat sejid muda era kira cari makan ketara pagi petang nak jadi benda macam orang sakar. Orang sakar ni tak ada, memang tak ada sejid surat hidup dalam hutang. Turun pagi galah supit tengah hari alik pada tepa bewak geyang galah tak belakang. Tak karang boleh ada panggang kunyi. Tak? Cicong ayah asang. Tu orang panggil tak ada agama. Ni dalam IC tulis Islam. Orang pergi sejid tak pergi sejid. Tubik pagi, lembu tubik, dia tubik. Lembu balik kandang, dia balik di rumah. Waktu orang pergi sejid surat garik, lembu tak pergi. Dia anak beranak lembu. Supaya cuma lembu lawa kek. Makan dua. Patut jahil sampai ke lubang kubur. Tak reti nak buat benda. Mak mati macam tengok besi. Tak reti nak buat benda. Dah panggil dia. Panggil Tok Imam, Tok Bilal. Dah mak mu beranak kamu kan? Muruh mayat. Tak anda. Ambo dak anda benda mu besar panjang umur 40. Kita dak anda kita. Tak anda. Makan ke darah pada. Tu anak yang tak reti bahasa, tak mengenang budi mak ayah dia. Mak ayah dia mati, dia tak reti nak buat benda, suruh orang lain. Silap dia, silap mak ayah kau. Tidak beri akhirat kepada anak. Pada ada pesan, suruh lulus cemerlang hak dunia saja. Islam tak larang akademik cemerlang. Yang Islam marah, akademik saja penting, akhirat tak ada. Ni yang banyak berlaku. Tobik Nabas City 120,000 orang setahun. Dalam 120,000 orang terima ijazah, berapa orang reti hukum hakam agama? Ramai yang tidak, bahaya kepada kita. Dalil tengok ayah kita dia jadi imam mayat-mayat ayah kita. Dia mandi mak kita. Dia buat benda kita. Pada awak sibuk gitu. Orang mayat-mayat patut kita duduk depan. Pasal apa? Mayat pak kita. Pak kita jaga kita jangan main nyamuk sekor dawi ketik. Tak ada piti cari piti nak pergi klinik, cari piti nak pergi sekolah, cari piti jual lembu, jual beruk, tali beruk pun jual. Nak tengok kita besar panjang dalam keadaan sehat. Pak mati tak boleh jadi imam semayang pak. Anak kepala hotok gitu. Banyak ada gitu. Ada? Bila lagi nak beki? Lalu saja kok surah sejid, lalu. Berarti tak. Orang kuliah wah. Tak ada kena dengan dia. Macam dia tu Yahudi. Macam dia tu Nasara, tak ada kena-kena. Nak balik jelong untuk imam. Nak marah ke Tok Imam? Tok Imam tu patut kita hormat. Dia pemimpin dalam kampung, bawa orang semayang berjemaah. Dah mu tak mari, dah sibuk sangat kontrak besar. Jual kulit balok. Hormat pun dapat dah. Lalu kau surah nampak tak bila piping. Piping tu hai. Nak gitu. Boleh tahan kira dah. Tak jelong pula. Asal
Kelas sangat main bir. Berat kita ni. Tak sedar ke diri. Lepas tu cari Tok Imam, mampu kerah barang tanah, cari Tok Imam. Nak tengok pok sedup lalok mata-mata mak kata, gigi surang isi cik. Tok Imam tengok awak kena pok ni kulo di pok mu ni gini. Ano? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tok Imam, boleh tak pergi rumah ke? Mak kata ayah nak mampu ke? Dah, molek pun mampu senang. Bayar sehat tak mari sejik, bayar sehat tak mari tu. Rumah lain ki. Ni rumah Allah Siapa tak mari kurang aja. Biar tak patut hidup. Hang. Dah rumah lain ki, rumah Allah tak ki. Siapa wi nyawa ke dia? Tok dia wi nyawa. Ke Allah wi nyawa. Oh, kalau makan puluk gi pucuk mamau. 2 kali berok KFC, brek berok. Tak? Kat dekat. Gi, tak boleh tak gi deh. Anak 2 pupu tak boleh tak gi deh. Makan puluk gua musang. Mak 2 kali mutah tak? Mai turun kau jeli gerik mutah. Makan puluk, temun dah tahu. Tapi belah rumah hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Dok gi sekarang siapa mati tok bila bang. Tak? Dodol kata, lain tok bila rebang ni kan hak sama. Mati dah kan bang, mati bila? Siapa mati tok bila bang, dak mari juga. Berjadah punya orang. Faham tak? Rumah Allah ni siapa dak mari biadab, siapa dak mari kurang hajar, siapa dak mari puak dak reti bahasa. Pasal mung agama mung siapa? Islam. Tuang punya buat diri mung Allah. Yang sumbat makan ketara mung, mak mung, pak mung, cucu mung, tok mung, Allah Ta'ala suap dalam mulut mung. Nyawa Allah wi pinjang, oksigen milik Allah, langit ajunjung milik Allah, bumi ak pijak milik Allah. Suruh mari mu Allah dak mari, bapak pangang dak reti bahasa. Kalau cari makan baru pergi. Dan awak kau ni nak suruh mari belaka. Pitihnya. Tepek posta di Pekang Kuala Berang, Bandar Kuala Berang. Mulai tahun baru 2013, siapa yang datang solat subuh di Masjid Butung akan dibayar RM1,000 selepas salam. Kalau tunggu berzikir dan berdoa, RM2,000. Kalau tak keluar iktikaf pula siapa naik tari RM3,000. Tengok berderu orang mari Masjid Butung. Parking siapa Kemerah Heleng. Dah RM3,000 boleh tunggu daripada semayang siapa ke naik tari sejam je. RM3,000. Faham tak? Dalam kolah bunyi lagi orang mayang. Blum. Ada orang kok lah kolah. Ada. RM3,000 bah. Pakai oksigen. Tak? Dalil tu pagi petang mau keluar tu cari pitih ke cari makrifat? Cari pitih. Dah siapa dak RM3,000 sehari orang dok tubik tau. Pergi sini kali RM3,000 sehari pendapatan acu bangun. Nak kena muka. Sehari RM3,000. Dah. 300 sehari. Dah. Saya cakap so Hak kelas sikit boleh 80. Hak cayang 14 riyal sehari. Faham tak? Tu pun datang nerak. Bawah lari tanah lik gi dengan motor masuk. Faham tak? Nak siapa pula? Gaus ming. Basung gaus ming. Ni pula pasang mozek Bukit Payung. Bukit Besi pula gi catah kebun. Faham tak? Kalah pagi-pagi tu bawa galah dah. Apa nak cari 40 riyal sehari. Dah kalau RM3,000 solat subuh aja, jeng. Parking siapa Kemerah Heleng. Tok Imam acuh jirit orang. Faham tak? Kepala suku, kaki suku. Inilah manusia pemuja duit, pemuja harta benda akhir zaman. Hak janji dengan pahala tak mau mari sekarang. Sama macam lembu, bahkan Allah kata dalam Quran, balhum adal, bahkan lebih bodoh daripada lembu. Faham tak? Maka dia kata, datanglah iblis menghasut kita. Iblis akan hasut kok luar kok dalam tidur dan di luar tidur. Dalam tidur kaca tak usah kata, dalam jaga. Dalam tidur mari kuat
Dia mari atas rupa mimpi yang menakutkan. Nabi kata ru'yah salasah, mimpi 3 jenis. Yang pertama ru'yah salihah, mimpi yang benar, mimpi pergi Mekah, mimpi yang ada cerita, mimpi jumpa ulama, mimpi maknanya pergi tengok syurga neraka, mimpi jumpa wali Allah. Nak mimpi-mimpi yang baik. Nah, yang kedua mimpi yang menakutkan kita. Ni mimpi ni syaitan datang dalam tidur. Nah, mimpi kejar rimau, lari jatuh lalu matahari blok berbok jatuh. Mana kaki lekat celah tayar steering, tak dia nak tarik. Mana steering nak gerak dah. Tak je warna ni dah dia lekat kaki. Kalau dah hacul lebur atas kolek tendang atas muka bini. Nah, tu semua tu nak menakutkan kita. Nah, Nabi kata kalau mimpi syaitan, bangun kata a'udzubillah atau a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim, ludah 3 kali belah kiri. Bukan ludah sungguh. Buat lolok je tuh gitu. Jangan duduk sungguh atas muka bini katuh gitu 3 gitu. Faham tak? Balik awal bini kita. Neh. Warna bang ludah atas muka kita. Sunat. Tengok dalam tidur mari lagi nak suruh kita takut. Nak apa tah luar? Luar 2 jenis setan iblis. Yang pertama nampak muka, yang kedua tak nampak. Hak nampak muka ni yang kita panggil hatu. Orang tua panggil, orang putih panggil ghost. Faham tak? Vampire. Tu orang panggil hatu. Hak tu tidak berbahaya kepada akidah dan syariat kita. Apa tujuan hak nampak rupa? Tujuan nak gurau saja. Faham tak? Duduk bawah pokok keku. Nak pukul 10 malam Tok Bila balik. Nak hidup bila kubur. Tok Bila lalu lah dengan basikal. Lalu kot kubur. Tepi tu ada pokok keku. Nak last way. Tok Bila. Faham tak? Tu jenis tunjuk rupa waktu baik suara. Iblis juga. Faham? Tapi jarang ada dah. Pasal kejut ke mak lepik. Kuat dengan ezoh lah ni. Lari bukit-bukit. Tak? Waktu tak bahaya. Demam 2-3 hari molek. Pagi esok subuh Tok Imam kata warna tak bang. Nak bang mana di rumah tu. Demam kucak kuning. Malam balik Maya Isa. Jumpa birai kubur. Nak? Tok Imam pergi nawak dengan Tok Bila. Tok Siok pergi tengok pula. Nak? Duk tamah gitu Tok Bila. Tak? Tu dah takut tu. Tu kalau tunjuk rupa ngosek. Kalau budak-budak nama dia umur sebiang nak suruh jerit garik-garik. Faham tak? Orang tua nak gurau, nak main tun nusu. Dah pada je terbang tembor juga gitu lari. Dah naik rusak patah tembor. Bini tinggal apa dak tinggal. Faham tak? Jangan main. Tapi tidak rosak akidah. Atu-atu jelakong ke, atu laswe ke, atu kubur ke, atu kopek ke, dia tak suruh tikang nombor ekor. Tak ada atu duk biar kubur. Esok tikang nombor. Ada. Dia gurau gitu kat muka uduh. Faham? Yang takut atu tak nampak rupa mari kok dalam hati. Suruh minum arak, suruh berzina, suruh main judi, suruh lawan ibu bapa, suruh tipu harta benda orang, suruh khianat rakyat, suruh tipu pejabat, suruh keling barang hak tak patut, suruh nipu jual. Hak tu bahaya. Faham? Maka dia tidak akan berhenti sampai kita mati. Maka kita tak payahlah maknanya berbuat spanduk ramai-ramai baris marah ke setan. Tak payah. Tulis di spanduk, tulis di banner, tulis di bani lakak ramai-ramai orang kalau berang berarak daripada kalau berang sampai ke Sekayu. Tulis itu, syaitan jangan kacau kami. Iblis kami tak reda kamu ganggu kami. Bodoh belaka. Berapa? Allah beri dia izin, dia ganggu dan dia tidak akan berhenti sampai kiamat. Faham tak? Cuma tugas kita, mari Nabi bantu kita dengan kitab, dengan ulama terang cara nak muri ikut syaitan iblis. Dia suruh ambil harta orang, jangan ambil. Faham tak? Sebab bila kita ambil, Allah hukum kita masuk neraka. Temang iblis ramai dalam neraka kat gini. Hak ambil-ambil dah kena pulang balik. Ikut agama, maka syaitan akan menangis berjerit lah. Apa masa orang bang subuh, marilah malaikat, subuh dah bangunlah semayang. Syaitan kata, sikit lagi tidur, kek lagi boh. Kita boleh kenal dah hak mana syaitan, hak mana malaikat. Maka kalau kita nak syurga, ikut malaikat bangun semayang.
Kalau kita nak setan, kita tidur sikit lagi. Bak sikit lagi tu, kalau kita celak pula, lapang suku. Faham tak? Baik. Iblis tidak akan berputus asa menjalani matlamat yang telah diserumpahkannya di hadapan Allah Ta'ala. Ia akan berbuat segala sesuatu yang dapat memesongkan manusia. Kita berhenti kat tu. Iblis tidak akan berputus asa. Kita sambung lain kali kat tu lah. Wallahu a'lam. Soalan, apa hukum derma organ selepas meninggal dunia? Kita cenderung pada pendapat ulama-ulama yang mengatakan derma organ hanya sebelum mati, masa hidup sahaja. Bila mati tidak lagi boleh, kerana hadis Nabi melarang mematah-matahkan tulang si mati. Maknanya tak boleh sakiti mayat. Maka dicabut pula hati, cabut jantung, habis licin mayat. Sebab kita tengok sebenarnya banyak perkara dalam badan kita ni sebenarnya diambil balik, seperti yang berlaku di Amerika, di negeri barat. Di Amerika, di negeri Rusia dan seumpamanya, mayat itu bila didermakan, letak atas gerai, mula-mula diambil kulit, dipakai ketang, mesin ketang. Mesin dia tekan atas kaki betis tu, naik sampai punggung. Dia tolak tu, kulit naik ke atas mesin. Yang digulung, bubuh dalam air. Faham tak? Lepas tu ambil bedu, ambil jantung, ambil mata, ambil apa, kosong dalam, buat masuk paip PVC, lepas tu jahit balik kulit, keripuk kayak kali, serah kepada waris untuk dikebumikan. Licin barang dalam. Jadi kalau dibenarkan, maka memang kata torek sikit pun tak boleh. Kita ngasuh kerak kuku mayat pun haram. Nak guna air panas sikit pun haram. Akad masa nak mandi kita buat ngasuh pun haram. Apatah lagi cabut otak, cabut perut, cabut kulit. Maka bila diharukan derma organ, maka jadilah menyeksa mayat. Soalan seterusnya, apakah yang dikatakan kahing? Kahing. Kahing ni ahli nujung atau tok bomo hak jenis khabar barang gaib. Bukan tok bomo. Tok bomo lain. Tok bomo orang berobat kapung. Kahing ni berobat kapung kok, tapi boleh khabar benda gaib. Benda ni esok akan berlaku gini, lusanya akan berlaku gini. Hak tu kahing. Kahing ni syirik. Tak tahu yang gaib melainkan Allah Ta'ala. La ya'lamul ghaiba illallah. Tiada yang mengetahui perkara gaib melainkan Allah. Maka siapa pergi dengar orang hak jenis boleh tahu benda gaib gini, tidak diterima ibadat 40 hari. Nabi kata man atakahinan, nampak, lam tuqbal salatuhu arba'ina yauma. Siapa pergi kepada orang pandai menujung gini, tidak diterima semayangnya 40 hari. Wa in saddaqahu, kalau dia percaya ada manusia boleh tahu benda gaib, maka faqat kafara bima unzila ala Muhammad SAW. Kalau dia percaya, maka dia telah kufur dengan Quran yang turun ke atas Nabi Muhammad. Jadi jangan salah faham. Tok bomo bukan makna haram. Tok bomo makna berobat cara kapung. Ada yang haram, ada yang boleh berobat. Yang baca ayat Quran, tiup di air perah salimah, tu tak ada masalah. Faham tak? Bomo hak dak ni hak syirik. Main korok kering, main tulang anjing, main jin aprik, mari siapa tu dia ambil kerih, dia pusing atas latar. Nak bagian mikak dulu. Nak kerih tu boleh pusing atas latar. Dia orang nak mari buat bat, percaya tak? Percaya lah, tak ada orang pegang. Padahal jin tukang kaitan. Tak nampak. Tapi jin hati lambat ribah. Ngoh ni. Tak? Tak? Ini lebah lah. Oh, kelai musimnya. Paul terbang lekat di dera. Jadi orang pun percaya lah. 200, 300 bayar. Itu mainan jin. Tak usah pelik. Faham tak? Jadi tok bomo bukan makna haram. Tok bomo makna berobat cara kapung. Orang yang amal sihir, adakah Islam atau sudah murtad? Siapa yang main sihir, tengok
Kadang-kadang dia sudah murtad, kadang-kadang Islam, tapi fasik, berdosa besar. Nampak? Sekarang ni sihir hukuman berat sangat di dalam neraka. Main sihir-sihir, main atur-atur telur terbang ni, renak korang. Tak, seronok dah masa kau mangsa dia kena. Tapi nyaknya ibadat dia semua sekali Tuhan beri pada orang yang dia zalim. Di akhirat kat gi. Dalam kubur api letak pagi dan petang. Bakar orang yang amalkan sihir atau berobat cara sihir gini. Tak, jenis tembok orang. Tapi kalau dia tu yakin lagi dengan keesaan Allah Ta'ala, tidak lagi kufur. Soalan seterusnya, adakah kuku dan rambut yang kita potong sunat ditanam? Apa jua yang diambil daripada badan anak Adam sunat tanam sebenarnya? Faham tak? Potong kuku sunat tanam. Dah kalau tak tanam dosa tak? Khabar dah tu sunat tu. Sunat maknanya kalau buat boleh pahala, tak buat tak dosa. Jatuh hok latar siapa kuku, tak ada masalah. Harus. Dah kalau tanam sunat. Darah bekang, nak tanam sunat. Dah kalau bola supik tahu latar siapa? Harus. Dah molek tanam. Darah haid ke puang tu, lekat di pek tu. Sunat tanam. Seminggu pakai 7. Umpamanya tak. Tanang gali tanang. Tak sabuk nesang-nesang tanang gitu. Tak. Kan buat tu nesang tak berjujuk batu nesang. Namanya batu ndem mak ni, batu pek mak ni. Jangan kita bodoh. Ni dak pakai lepo je. Langat arik kali biga pagar. Nak geli gelemang. Jigit dia tu bila rebah terletang. Nampak? Gitulah kuku-kuku apa-apa misal-misal janggut-janggut gunting rambut orang kerja kedai gunting rambut tu, rambut-rambut orang tu tanang sunat. Dah kali teruk kat letak siapa? Tidak haram. Soalan seterusnya, apakah seluar yang kena titik air kecing bila dibasuh dalam mesin basuh akan menyebabkan air dalam mesin basuh tersebut menjadi najis? Jawabnya, jikalau sedikit air dalam mesin, maka najis yang setitik akan mutanajiskan air itu. Bila air itu sedikit, biasa air dalam mesin sedikitlah. Mak itulah dia sama air itu bila tak sapa dua kolah, sama ada segelas atau sebeledi, hukumnya jadi najislah bila terkena najis. Faham tak? Jadi bila masuk dalam washing machine setitik air kecing, air itu juga akan jadi najis. Masuk pula pakaian lain, pakaian tu masuk dalam air najis. Batu nak senang, apa jenis pakaian yang kena air kecing, basuh suku. Pakaian tak kena air kecing, kita basuh suku. Mana pakaian jenis kena air kecing? Seluar dalam. Tak? Seluar panjang. Betul tak? Jadi orang piah kena air kecing. Dah mana piah mau kena air kecing mau? Aku pakai lik dalam. Piah. Tu bodoh namanya. Selendang kain tudung orang puan tak kena kotor-kotor. Tak, baju kita kemeja kena ada air kecing, tak kena. Jenis seluar-seluar je. Nak? Soalan seterusnya, kadang-kadang orang tua kita pegang pada adat lama yang tak selari dengan sunnah. Seperti bila kita nak buat ngekah pada hari ke-7 kelahiran, dia orang akan kata tak elok, kena tunggu lepas tali pusat jatuh dulu. Kalau nak buat macam mana? Sebab kalau kita berkerah juga nanti bergaduh pula. Terang elok-elok tak nak dengar. Bila mana orang nak ngekah, tali pusat tak cabut lagi, orang tua-tua pergi marah pula. Jawabnya tidak disyaratkan tali pusat cabut tak cabut. Faham tak? Ngekah ni hari pertama boleh, hari ke-7 molek. Faham tak? Lepas pada hari ke-7, hari ke-14. Lepas tu hari ke-21, lepas tu seterusnya siapa dia tua. Faham? Jadi tak ada kait. Hak orang tua ni, kalau molek kita ikut, kalau hak tak betul kita tak ikut lah. Dia tak ada kira tua dan muda. Orang muda gitu gak, hak betul kita ikut. Hak tak betul walaupun dia muda comel kacak handsome, kita tak pakai. Jadi bukan mana orang muda ni tak betul belaka, dan bukan mana orang tua tu tak betul belaka. Hak nak nitah tu, kalau nak pergi jalan dah ada bewok nitah, tak pergi pasal sia. Tu tak betul. Bewok tak sia, mung tu sia. Faham tak? Kerana kepercayaan itu Nabi kata sia. Percaya kata kesialan binatang, kepercayaan itu sebenarnya sia. Boleh tak bakar siapa yang ada serangga dalamnya macam semut? Sebab kalau nak tunggu semut tu balik, habis tak tahu bila. Baik, bakar semut, ada bakar siapa yang ada semut, boleh tak? Boleh. Faham tak?
Yang tak bolehnya sengaja nak bakar semut hak ada di sapah tu. Atas niat. Faham? Jadi kalau ada di sapah tu, kalau kita paling atas tanah, kadang-kadang jenis daun-daun tu dia ada semut. Maka kita nak tunggu habis, dah habis ada sama ni tubik ni mari pula kat kita bakar. Takkan nak khabar, balik nak bakar dia hati. Jadi dalam boleh kita bakar, jangan niat nak bakar semut. Boleh tak mandi wajib guna air banjir yang melimpah musim banjir? Kalau air banjir tak ngalir guna pula. Wa anzalna minas samaa'i maa'a, dan kami turunkan daripada langit akan air. Nampak? Apa tujuan air ni? Supaya kita bersuci dengannya. Asal dari langit. Jatuh di tempat besar, orang panggil laut. Jatuh tempat kecil, orang panggil tasik. Jatuh tempat kecil lagi, orang panggil kolam. Kecil sangat, kolah. Kalau jenis panjang, orang panggil sungai. Kalau dia jenis kecil pada sungai, sepik lagi orang panggil parit. Cek lagi orang panggil lokang. Itu semua asal daripada langit belaka, boleh bersuci. Jadi air banjir ni air daripada langit ke air orang kilang teh pecah? Cik jawab. Air daripada langit. Maka jadi banjir. Bila banjir banyak tak? Biasa air banjir ni lebih pada 2 kolah. Kalau tak lapar 2 kolah dah panggil air banjir. Maka kalau dia keruh beladak campur dengan benda-benda kotor, baru tak boleh ambil wuduk. Tapi kalau dia hawa-hawa keruh gitu saja, boleh ambil wuduk, boleh mandi junub, tak ada masalah. Biasa rumah banjir-banjir kan sampai tergelang kan bawah-bawah rumah tak. Orang rumah-rumah tinggi kan. Dari kat atas tu, atas lambur tu, bawah sikit je air dah. Boleh mandi junub, tak ada masalah. Tok Imam bakal terjun terus daripada tikap saja ke mandi junub, berbau terjun dalam air, tak ada masalah. Dan kalau air tu warna koko di mak, yang tak boleh berkeladak jadi pekat macam seluk, baru tak boleh. Jadi ngalir tak ngalir, air ngalir banjir jerak pun boleh, banjir takung pun saja pun boleh juga. Kalau mandi wajib dalam sungai, kena berendang dalam sungai ke kena terjun pala dulu? Sebab nak niat masa air kena pala ke, guna cara nak mandi wajib dalam sungai. Ustazku sayang, dia kata ni kau puang ni, saya sayang. Baik, dia kata kalau kita nak mandi wajib dalam sungai, kena masuk kaki dulu ke kepala dulu? Sebab ada orang khabar kalau nak niat masih jiruh kepala. Dengar molek, sunat saja mandi wajib, air kena di bahagian kepala dulu, sunat bukan wajib. Kalau kaki dulu pun sah. Buka air hujan Allah kaki, Allah kaki kena dah atas kaki saja aku mandi wajib, sah dah. Faham tak? Sunat basuh atas dulu. Jadi dia ingat wajib atas dulu, maka kena terjun kepala dulu. Faham tak? Jadi tak payah mau terjun punggung dulu pun tak apa. Faham tak? Dada dulu pun molek. Debung, tapi bila kena air mu niat. Rata air sekalian tubuh, tak ada pakai cincin-cincin yang ketat, maka sah. Tapi kalau ada cincin yang ketat lekat di jari, wajib kena buat gerak itu biar air tu. Tidak sah mandi junub. Kerana cincin yang ketat sangat, air tak boleh terok masuk. Rupa yang pakai subang tak payah buka subang kalau jenis subang dia longgar. Faham tak? Yang wajib kena buka subang dia jenis kepik atas telinga gini. Subang tu kepik atas telinga sampai isi ni tertutup dengan lapisan subang. Baru kena buka pelanggar, basuh air sini. Dah tu kata kalau dalam lubang tu kena jolok air pula, tak betul. Cuma ambil air ganyeh kat lubang sahaja. Dah kata kena jolok dalam ngelidi, tak payah ikut dia. Jolok hidung dia tu. Tak? Yang kena jolok ni kalau lubang subang dia tengok kau ni nampak tok tua dia belakang. Faham tak? Macam lubang orang pangang, lubang suatu. Maka wajib dalam lubang kena sampai air. Kalau lubang macam rapang biasa ni, jubang tak nampak lek nung. Faham tak? Tak wajib kena jolok air dalam. Apa hukum suami hanya beri sebahagian sikit nafkah terhadap keluarga, contoh beri makan minum saja, tapi yang lain ditanggung isteri? Jawabnya boleh kalau isteri setuju. Asalnya bila suami dia kahwin dengan molek, dia wajib beri nafkah, tak beri berdosa dan tidak diterima amalannya. Nafkah bini ni benda yang pertama makan dan minum,
Berapa kali sehari makan dan minum? 2 kali sehari. Nasi dengan lauk. Kalau jenis negeri yang makan nasi. Kalau negeri yang makan plastik, beri plastik ke dia. Negeri kita makan nasi, wajib kena beri nasi 2 kali sehari. Nasi dengan lauk, wajib kena ada kuah. 2 kali sehari wajib. Sekali saja berdosa. Faham? Tu tak biasa orang reti dah. Kau puan tak makan 2 kali sehari. Daripada celek mata pas tidur, dia makan sok mok tu. Kau puan tak? Tengok kau puan kan? Dia tidur tu mata kejang dah, ngunyak lagi kacang. Tak? Macam lembu. Yang kedua, pakaian 2 pasang setahun. Kurang pada tu berdosa dengan sengaja. Lebih sunat. Faham? 2 pasang setahun. 2 pasang tu benda. Tudung ataupun jibak, baju dalang, baju luar, luar dalang, kain luar, sarung kaki, kasut. 2 pasang setahun. Kurang pada tu sengaja dosa. Faham lagi? Itu pun tak ada masalah kerana orang puang dah memang banyak baju. Hak boleh buat ihsan pun 2 robok baju. Tak? Dia tak kau dia tak boleh kau puang. Dia baju ni jangan main dia. Tak? Hak nu 2 pasang dah beli kain dak potong lagi. Kenang pula hak ni. Hak bunga biru itu macam dera. Faham tak? Biar ke dia orang puang dia budak-budak kan. Jangan marah ke dia. Dia nak beli benda tu benda ni. Beli lama ni benda ni. Tak erti tu. Bini mu orang puang lah tu. Orang puang ni memang nyakit itu beli mu. Betul tak? Lepas tu dia kena kahwin. Orang lelaki kerja cari piti. Perempuan perabi piti. Kalau cari yang mau tak berabi macam orang gila. Jadi bernikah sempurna lah. Orang puang dia lebih dia budak-budak belanja. Main teruk dia budak-budak lagi. Dia main. Tengok anak kita main masuk-masuk kan. Main masuk buku kain, buku dengan sok rabor pasir. Ni sini si lemak, ni si dagang, ni si kuning padahal pasir tu belaka. Habis banyak tak modal? Sok rabor dapur ni punggah. Tapi bini kita main masuk parau. Pinggang milaming 490 sesek. Cawang 3-400 kotak. Uyuk tak main dah pakai tumbuh ngepong-pong gitu. Gas ketak. Tembok pistol tak mana ketik lambat ketak. Dapur gas, pak, sumbu, tengah boleh masuk 2 orang dalam laki bini. Faham? Tu mainan bini kita. Dah dapur saja badang. Dak. Pecah leming-seming ni pasang tai. Rombok dapur, kabinet baru. Tak? Tu main gila tu. Biar ke dia. Tidak apa sihat. Bang. Yang kita panah tu habis 14,000 baiki dapur dak nanok sekarang. Tak. Pada atur mesin, bang, mi goreng udang lebih. Bang, cak kuih tiaw dak kat tape. Main gitu.